yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri. Satu, soalan Menteri tadi. Yang kedua, soalan nombor 2 ni tentang food security. Perkara ini memang penting kerana kita perubahan cuaca di dunia ni memang very serious, dengan izin. Dan saya telah mendengar apa yang telah diungkapkan oleh Yang Berhormat daripada pagi tadi sampai sekarang. Saya ingat harus ada langkah-langkah yang komprehensif. Saya nak bertanya kepada Yang Berhormat, kerajaan pada hari ini, food security, khususnya padi, ya, dah disebut oleh Menteri tadi bahawa kita tidak hanya bergantung dengan Vietnam, mungkin Thailand, negara-negara lain. Tapi saya rasa sudah sampai ketika kerajaan Malaysia mengambil satu pendekatan mengurangkan pergantungan kepada negara-negara mengimport beras khususnya. Di Sabah kita ada hampir 10,000 hektar tanah. Di Kimanis, di Papar, di Kota Belud, di Keningau, Padi Bukit, another one, dengan izin. Apakah pihak kerajaan langkah-langkah yang konkret untuk memastikan supaya perkara ini cukup serius? Kita tidak boleh beranggap bahawa Vietnam cukup kalau Vietnam pun tak import. Akan sampai ketika Thailand bagi tahu pun keadaan cuaca yang berubah. Mereka juga tidak mampu untuk mengekspor ke negara-negara seperti Malaysia. Dan pergantungan itu akan menjejaskan kehidupan masyarakat kita. Langkah-langkah untuk memastikan supaya blueprint dengan izin di peringkat kerajaan food security untuk memastikan supaya kita mampu mengeluarkan makanan seperti beras. Kedua, saya nak bertanya kepada Yang Berhormat, boleh tak kena monopoli tentang bernas ni, ya? Di mana saya dapati bahawa kita mengimport beras daripada Vietnam contohnya. Bila kita mengimport beras dari Vietnam, dia hantar ke Port Kelang, lepas itu dipackage-nya di Port Kelang, di Semenanjung, lepas itu antar ke Sabah, antar ke Sarawak untuk dibekalkan kedua-dua wilayah ini. Bolehkah supaya mengurangkan kos yang ada? Kerana Vietnam itu dekat dengan Sabah dengan Sarawak. Direct buat packaging di Sabah, di Sarawak untuk mengurangkan kos. Supaya bila sampai beras, bekalan dia taklah setinggi seperti apa yang kita perolehi di peringkat negeri Sabah dan juga Sarawak ni. Terima kasih banyak. Yang Berhormat Menteri. Memang food security menjadi agenda seluruh dunia sekarang ini. Bukan hanya di Malaysia. Dan inflasi berlaku di mana-mana. Misalnya United Kingdom sekarang, inflasinya 11%. Kekurangan telur berlaku di Amerika, di New Zealand. Artinya ia fenomena yang berlaku di seluruh dunia. Kita mengambil serius hal ini. Sebab itu food security pengurusinya adalah Perdana Menteri sendiri. Bahawa minggu lepas kita bermesyuarat. Di antaranya inilah kita nak segerakan tanaman padi berskala besar. Kita dah mula di tempat lain tapi secara paling besar di Mada. Dan Alhamdulillah Mada memberi kerjasama yang baik. Walaupun negeri itu bukan negeri kerajaan perpaduan, kita tak kira itu. Di mana kita boleh jamin hasilnya baik pada masa akan datang untuk menampung sehingga kita boleh capai lagi 30%, kita yakin kita boleh usahakan ke arah itu. Begitu juga Sabah menjadi sasaran kita sekarang ini. Bukan sasaran serangan politik, sasaran untuk mencukupkan beras negara. Dan kita tahu Sabah adalah buminya begitu subur. Sama ada dalam bidang kelapa sawit, padi ataupun lumut laut. Semuanya memang begitu baik berkembang di Sabah sekarang ini. Oleh itu seorang food security ini satu perkara yang cukup serius di seluruh dunia sekarang ini. Pembukaan kawasan baru penanaman padi di Semenanjung Dan, Felda Sahabat Tuanku, Lahad Datu, seluas 11,000 hektar yang dilengkapi dengan sistem pengairan dan saluran yang baik. Sekiranya pembukaan kawasan baru ini terlaksana, ia mampu mengeluarkan hasil padi sebanyak 6 tan sekurang-kurangnya sehektar. Kalau capai di peringkat sekincan 10 tan. Kalau 6 tan ini, kalau kita dapat 2 kali setahun, ia akan melebihi keperluan Sabah. InsyaAllah taklah sampai 100%. Seorang akan boleh capai ke tahap 60% pada masa yang singkat ini, insyaAllah. Terima kasih kepada Sempurna yang menyempurnakan tugas saya hari ini. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikutan